Apa khabar semua? Kita berjumpa lagi dalam kelas Maya Biologi KSSM tingkatan 4. Apa yang kita nak belajar pada hari ini, kita akan teruskan dengan topik 9.5 penyah tinjaan. Di mana pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat menerangkan fungsi usus besar yang merangkumi dua perkara iaitu penyerapan air dan vitamin dan juga pembentukan tinja. Kita lihat dulu struktur usus besar. Jadi, usus besar juga dikenali dengan nama kolon. Jadi, lihat ini merupakan struktur usus besar sehinggalah ke rektum dan akhirnya dubur. Apa yang berlaku dalam usus besar? Adakah proses pencernaan berlaku dalam kolon? Fungsi utama usus besar adalah untuk penyerapan air dan mineral dan juga pembentukan tinja. Jadi kita lihat dulu tentang penyerapan air dan mineral. Apabila tinja memasuki ruang kolon ataupun makanan yang tidak dicerna memasuki ruang kolon, air dan garam mineral akan diserap. Selain daripada itu, anda perlu ingat bahawa kolon kita mengandungi banyak bakteria-bakteria baik yang kita sebut sebagai flora normal. Jadi, flora normal ataupun bakteria ini akan membantu untuk menghasilkan vitamin B, vitamin K dan asid folik. Jadi ini merupakan hasil sampingan metabolisme bakteria baik tetapi memberi manfaat kepada kita. Bagaimana pula tinja terbentuk? Ianya bermula dengan penyerapan air dan terbentuklah tinja iaitu sisa separa pepejal. Apa yang terkandung dalam tinja? Tinja sebenarnya terdiri daripada sel-sel mati daripada lapisan dalam usus, bahan buangan seperti pigmen hempedu, bakteria dan juga bahan toksik. Sekarang kita akan belajar pula tentang proses penyah tinjaan, iaitu proses penyingkiran tinja daripada badan kita. Jadi kita dah pun tahu bahawa tinja merupakan sisa separa pepejal. Jadi ingat, apabila tinja melalui usus besar ataupun kolon, dinding usus besar akan merembeskan mukus. Jadi kenapa mukus ini penting? Ini membolehkan tinja bergerak ke dubur. Dengan mudah, dalam erti kata yang lain, mukus akan melicinkan pergerakan tinja dan proses yang terlibat adalah peristalsis. Jadi lihat, proses pergerakan tinja dalam kolon juga melibatkan pengecutan dan pengenduran otot usus besar. Tinja mengambil masa selama 12 hingga 24 jam untuk bergerak sebelum memasuki rektum. Jadi apabila ianya memasuki rektum, lihat pula animasi di bawah ini, maka tekanan dalam rektum akan meningkat dan menyebabkan keinginan untuk menyingkirkan tinja dari badan. Maka otot-otot rektum pula akan mengecut untuk mengeluarkan tinja dari dubur dan akhirnya dikeluarkan daripada badan kita. Topik seterusnya yang kita akan belajar adalah 9.6 gizi seimbang. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat mengeksperimen untuk mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan. Yang kedua, mengeksperimen untuk menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan atau sayur-sayuran. Jadi untuk objektif pertama dan yang kedua ini, kita akan belajar dari segi teorinya terlebih dahulu. Objektif yang ketiga adalah untuk mewajarkan pengubahsuaian diet bagi individu yang mengalami obesiti ataupun yang menghidapi penyakit tertentu seperti diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular dan juga kanser. Sebelum kita menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan, kita kenal pasti dulu apa yang dimaksudkan dengan nilai kalori ataupun nilai tenaga. Jadi nilai kalori atau nilai tenaga bagi sesuatu makanan merujuk kepada jumlah tenaga yang dibebaskan
daripada pengoksidaan ataupun pembakaran 1 gram makanan dengan lengkapnya. Unit bagi nilai kalori adalah kilojoule per gram. kJ per gram, di mana 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Jadi 1 kalori ataupun 4.2 joule pula ditakrifkan sebagai kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. Jadi lihat gambar yang ditunjukkan. Katakan kita membuat pemanasan 1 gram air pada tekanan 1 atmosfera. Jadi kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu air sebanyak 1 darjah Celsius, itulah yang dimaksudkan dengan 1 kalori ataupun 4.2 joule. Nilai tenaga dalam sampel makanan boleh dikira dengan menggunakan formula berikut, iaitu 4.2 joule per gram per darjah Celsius didarab dengan jisim air, didarab dengan kenaikan suhu dan kesemuanya dibahagi dengan jisim sampel makanan dan darab dengan 1000. Jadi kenapa kita guna nilai 4.2? Jadi kita dah pun belajar sebelum ini, 4.2 merupakan muatan haba tentu air, iaitu tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi, apabila kita nak mengira nilai tenaga dalam sampel makanan, ini merupakan malar. Kita akan sentiasa guna nilai 4.2. Kenapa pula kita perlu darab dengan 1000? Jadi lihat, unit untuk nilai tenaga yang digunakan sekarang adalah kilojoule per gram, di mana 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. Sebab itu perlu didarab dengan 1000. Lihat gambar yang ditunjukkan. Ini merupakan susunan radas bagi menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan. Jadi kita ada air suling, kita akan tentukan dulu berapa jisim air suling yang digunakan. Kemudian kita ada sampel makanan di bawah ini yang mana kita akan bakar sampai lengkap. Di mana apabila kita membuat pembakaran, sudah tentu tenaga haba tadi akan dibebaskan dan memanaskan air suling. Jadi kita akan tentukan pula berapa kenaikan suhu air suling. Dan selalunya sebagai langkah-langkah berjaga-jaga, kita akan gunakan penghadang untuk meminimalkan kehilangan haba ke persekitaran. Dalam erti kata yang lain, kita beranggapan bahawa semua tenaga haba yang dibebaskan daripada pembakaran sampel makanan akan diserap oleh air suling. Jadi katakan sekarang kita ada sampel makanan yang mana kita dah pun buat eksperimen dan didapati bahawa suhu awal air, iaitu sebelum pembakaran sampel makanan itu dilakukan, adalah 30 darjah Celsius. Suhu akhir air, iaitu setelah sampel makanan dibakar dengan lengkap, adalah 60 darjah Celsius. Jisim air adalah 20 gram dan jisim makanannya adalah 0.5 gram. Dapatkah kita tentukan nilai tenaga makanan? Jadi kita akan gunakan semula formula ini di mana kita akan tulis balik muatan haba tentu air iaitu 4.2 didarab dengan jisim air iaitu 20 gram darab dengan kenaikan suhu di mana suhu akhir air tolak suhu awal air. Dan kesemuanya akan dibahagi dengan jisim sampel makanan iaitu 0.5 gram dan jangan lupa darab dengan 1000. Dah bersediakah dengan kalkulator? Apa jawapan? Jawapan untuk nilai tenaga adalah 5.04 kilojoule per gram.
Ingat, dalam bidang industri, kita juga boleh menentukan nilai tenaga dengan menggunakan alat yang kita sebut sebagai calorimeter bomb. Uji kendiri 1. Sekarang kita akan jawab satu soalan untuk menentukan nilai tenaga dalam dua jenis sampel makanan. Jadi lihat soalannya, rajah di bawah menunjukkan susunan radas bagi eksperimen untuk mengkaji nilai tenaga dalam kacang gajus dan roti. Keputusan eksperimen yang diperoleh adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Apakah sampel makanan yang mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi? Jadi untuk menjawab soalan ini, cikgu minta semua pelajar untuk pause atau hentikan dulu video ini untuk sementara. Jawab dulu dan cari jawapannya. Jawapan akan diberikan sebentar lagi. Selamat mencuba! Jawapan untuk uji kendiri 1. Jadi cikgu harap semua sudah pun berjaya mencari nilai tenaga untuk kacang gajus dan juga roti. Jadi langkah pertama apabila kita nak menjawab soalan ini adalah untuk kita tuliskan dulu formula untuk nilai tenaga makanan dan barulah kita mencari nilai tenaga untuk kacang gajus dan roti. Jadi kita lihat dulu nilai tenaga untuk kacang gajus di mana 4.2 malar didarab dengan jisim air. Jadi kalau anda perhatikan jadual yang diberikan, tiada maklumat tentang jisim air. Sebaliknya maklumat yang diberikan adalah isi padu air. Jadi bagaimana kita nak mencari nilai jisim air? Jangan bimbang kerana 1 ml bersamaan dengan 1 gram. Bermaksud 20 ml air bermaksud jisimnya adalah 20 gram. Didarab pula dengan kenaikan suhu di mana suhu akhir akan ditolak dengan suhu awal. Dan kesemuanya dibahagikan dengan jisim sampel makanan iaitu 0.5 gram dan jangan lupa darab dengan 1000. Berapa nilai yang kita dapat? Nilai ataupun jawapannya adalah 7.73 kilojoule per gram. Sekarang kita akan kirakan pula nilai tenaga bagi sampel makanan roti. Sekali lagi, kita mulakan dengan muatan haba tentu air iaitu 4.2 didarab dengan jisim air. Sekali lagi, ingat 1 ml bersamaan dengan 1 gram bermaksud jisim air juga adalah 20 gram. Didarab dengan kenaikan suhu iaitu sekarang suhu akhir air adalah 45. Ditolak dengan suhu awal air iaitu 29. Kesemuanya dibahagikan dengan jisim sampel makanan iaitu 0.7 dan jangan lupa darab dengan 1000. Dan jawapan yang kita akan dapat adalah 1.92 kilojoule per gram. Daripada data yang kita dapat, kita sudah pun boleh tentukan makanan mana yang mengandungi nilai tenaga yang lebih tinggi. Ya, kacang gajus mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi berbanding roti. Jadi ini logiklah kerana kita tahu bahawa kacang gajus mengandungi lipid manakala roti terdiri daripada karbohidrat. Jadi kita tahu lemak membebaskan lebih banyak tenaga berbanding karbohidrat. Jadi bagi yang berjaya mendapat jawapan yang tepat, tahniah cikgu ucapkan. Sekarang kita akan lihat pula bagaimana kita boleh menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan dan sayur-sayuran. Cikgu pasti semua tahu bahawa buah-buahan dan sayur-sayuran yang berbeza mempunyai kandungan vitamin C yang berbeza. Jadi bagaimana eksperimen ini dijalankan? Sudah tentu pertama sekali kita kena sediakan dulu jus buah-buahan. Iaitu kita akan gunakan pengisar dan penapis untuk mendapatkan jus. Tapi ingat, jangan biarkan jus terdedah terlalu lama untuk elakkan pengoksidaan.
Bermaksud kalau terlalu lama terdedah di udara, ianya akan kehilangan vitamin C. Yang kedua adalah sediakan larutan asid askorbik 0.1%, di mana larutan asid askorbik sebenarnya nama lain bagi vitamin C. Jadi ini merupakan vitamin C yang tulen. Dan bahan yang ketiga yang perlu ada adalah larutan DCPIP, di mana kalau anda perhatikan gambar yang ditunjukkan, warna asalnya adalah berwarna biru. Jadi bagaimana kita nak lakukan eksperimen ini? Lihat susunan radas bagi menjalankan penentuan kandungan vitamin C, di mana kita ada tube spesimen yang kita masukkan larutan DCPIP. Kemudian kita masukkan larutan asid askorbik 0.1% ke dalam picagari. Dan kita akan titiskan asid askorbik ini setitis demi setitis ke dalam larutan DCPIP sehinggalah larutan biru DCPIP menjadi luntur. Maka kita akan rekodkan berapa banyak isi padu asid askorbik yang diperlukan untuk melunturkan DCPIP. Jadi katakan sekarang kita dapat nilai dia X. Dalam tube spesimen yang lain pula, kita akan turut masukkan larutan DCPIP, tetapi asid askorbik diganti pula dengan jus buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang kita nak tentukan kandungan vitamin C-nya. Langkahnya masih sama, iaitu kita akan titiskan jus buah-buahan ke dalam larutan DCPIP setitis demi setitis sehinggalah warna birunya luntur. Dan kita akan rekodkan isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan DCPIP. Jadi katakan sekarang kita dapat nilainya ialah Y. Lihat gambar yang ditunjukkan, yang di sebelah kiri adalah warna asal DCPIP, iaitu warna biru. Yang di sebelah kanan adalah larutan DCPIP yang telah dilunturkan, di mana warna birunya telah hilang dan digantikan dengan warna asid askorbik ataupun warna jus buah-buahan. Kenapa berlaku proses pelunturan? Ini kerana vitamin C, sama ada daripada asid askorbik ataupun jus buah-buahan, merupakan ejen penurunan. Jadi ianya akan menurunkan larutan DCPIP sehinggalah warna biru itu menjadi luntur. Untuk menentukan kandungan vitamin C, terdapat dua formula yang anda perlu tahu, iaitu untuk menentukan peratus vitamin C, isi padu larutan asid askorbik 0.1% dibahagi dengan isi padu jus buah dan didarab dengan 0.1%. Jadi kalau kita lihat isi padu larutan asid askorbik adalah X, manakala isi padu jus buah adalah Y. Dan jangan lupa untuk darab dengan 0.1%. Untuk menentukan kepekatan vitamin C pula, isi padu larutan asid askorbik masih lagi X dan dibahagikan dengan Y, iaitu isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan DCPIP. Jadi ini merupakan ringkasan bagi formula tersebut. Ujikan diri 2. Sekarang kita akan jawab pula satu lagi soalan untuk menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan. Jadi lihat soalannya, rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan. Keputusan eksperimen yang diperoleh adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Kirakan kepekatan vitamin C dalam buah-buahan tersebut. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada keputusan eksperimen ini? Jadi sekali lagi, cikgu memohon kepada semua pelajar untuk pause atau hentikan video ini buat seketika, jawab soalan dan dapatkan jawapannya. Jawapan akan diberi selepas ini.
Selamat mencuba! Dah jawab ke soalan uji kendiri 2? Kalau sudah, jom kita lihat jawapannya. Soalan ini memerlukan kita menentukan kepekatan vitamin C dalam jus nanas, jus guava dan jus lemon. Langkah pertama, sudah tentu kita perlu tuliskan dulu formula untuk menentukan vitamin C, iaitu isi padu larutan asid askorbik 0.1% dibahagi dengan isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP. Jadi kita lihat dulu untuk kepekatan vitamin C dalam jus nanas. Isi padu larutan asid askorbik adalah 1 dibahagi dengan isi padu jus nanas iaitu 3.5. Jawapannya adalah 0.29 mg per mililiter. Berhati-hati ketika menulis unitnya. Pastikan unit adalah betul. Seterusnya kita lihat pula kepekatan vitamin C dalam jus guava. Jadi isi padu larutan asid askorbik sekali lagi nilainya adalah 1 dibahagi dengan isi padu jus guava iaitu 1.5 dan jawapan yang kita dapat adalah 0.67 mg per mililiter. Dan akhir sekali, kepekatan vitamin C bagi jus lemon iaitu isi padu larutan asid askorbik dibahagi dengan isi padu jus lemon. Jawapannya adalah 0.50 mg per mililiter. Sebaik-baiknya bundarkan jawapan anda kepada 2 tempat perpuluhan. Daripada jawapan yang telah diperoleh, dapatkah anda kenal pasti jus buah mana mempunyai kepekatan vitamin C yang paling tinggi? Ya, jawapannya ialah jus guava. Jadi kesimpulan pertama yang kita boleh buat adalah jus guava mempunyai kepekatan vitamin C yang paling tinggi berbanding jus lemon dan jus nanas. Ingat, ketika menulis hipotesis maupun kesimpulan dalam bentuk perbandingan, pastikan anda nyatakan juga bahan lain yang digunakan. Jadi, dalam eksperimen ini memandangkan kita menggunakan juga jus lemon dan jus nanas, maka ianya juga perlu dinyatakan dalam kesimpulan. Kalau anda perhatikan pada jadual, kita tahu bahawa kepekatan vitamin C bagi jus guava adalah paling tinggi. Tetapi isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan DCPIP adalah yang paling rendah. Maka kesimpulan kedua yang kita boleh buat adalah semakin tinggi kepekatan vitamin C, maka semakin kurang isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP. Jadi bagi yang mendapat jawapan yang betul, tahniah cikgu ucapkan.